A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan anda ingin membeli sebakul ataupun sekilo durian, tetapi penjual durian tersebut tidak beri anda untuk mencium bau durian tersebut ataupun melihat terlebih dahulu isi kandungan durian tersebut. Anda membayar sebakul durian itu dengan harga yang telah ditetapkan oleh penjual itu dengan harapan buah yang anda dapat adalah elok dan manis. Tetapi rupa-rupanya durian itu apabila dibuka adalah busuk. Okey, baiklah, itu adalah tajuk yang akan kita kupas pada hari ini, Iaitu ialah gharar dalam jual beli. Jadi, sebelum kita teruskan ke agenda seterusnya, izinkan saya untuk memberi serangkap pantun. Dengar ya. Berniaga biar, jelas dan telus. Elak gharar yang penuh resah. Agar setiap pihak rasa tulus, barulah rezeki jadi lebih berkah. Jadi, untuk itu saya memperkenalkan kelima-lima ahli kumpulan kami. Saya, Zafira Afiqah binti Razali. Saya, Nurdami Adrana binti Muhammad Ali Nurdin. saya Humaira binti Raslan. Saya Nurbati Syabalkis binti Ahmad Khairi. Dan saya Sofia binti Asfar Azam. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan dengan agenda utama kita pada hari ini, iaitu pembentangan tentang gharar dalam jual beli. Gharar dalam akad bermaksud jika pihak yang berakad, iaitu penjual ataupun pembeli, tidak mengetahui apa yang dijadikan sebagai objek akad. Sebagai contoh yang telah saya berikan ketika awal-awal pembentangan tadi, buah durian yang ingin dibeli oleh pembeli tersebut, penjualnya tidak memberi pembeli tersebut untuk membau durian tersebut terlebih dahulu ataupun melihat isi durian tersebut. Maka dekat sini, akad berkenaan tidak sah disebabkan oleh ketidakpastian ataupun lebih jelas lagi gharar objek akad tersebut. Maka jelaslah di sini bahawa para ulama pun telah sepakat tentang pengharaman jual beli gharar ataupun jual beli dalam ketidakpastian. Misal jual beli ialah air susu yang belum diperah, yang kedua kain yang masih dikulit, ketiga janin di dalam perut kerana kita tidak pasti tentang keadaan janin tersebut, dan yang keempat ikan dalam kolam, iaitu ikan yang belum dipancing oleh pemancing, dan akhir sekali ialah burung di udara sebelum ditangkap kerana kita tidak pasti tentang objek akad iaitu burung tersebut. Okey, tadi anda dah tahu apa itu maksud gharar. Sekarang ni kita akan beralih kepada jenis-jenis gharar. Gharar ni basically terbahagi kepada dua sahaja, iaitu yang pertama kita ada al-gharar yasir dan yang kedua kita ada al-gharar fahish. So apa itu al-gharar yasir, apa pula al-gharar fahish? Kita akan terangkan dengan lebih lanjut di next slide, okey? Jenis gharar kita yang pertama ialah gharar al-yasir. So gharar ini dia merujuk kepada gharar yang kecil atau ringan, iaitu ketidakpastian yang tidak signifikan, dan disebabkan inilah gharar ini dia boleh dimaafkan dan tidak membatalkan transaksi kerana ketidakpastian itu kecil dan tidak memberikan kesan besar kepada pihak-pihak yang terlibat. Okey, mari kita lihat contoh yang pertama. Kita ada contoh yang pertama iaitu membeli buah yang tertutup seperti buah delima, buah badam dan lain-lain. So dalam kes ini, gharar ini wujud mengenai keadaan sebenar buah di dalam kulit atau cangkerangnya seperti kesegaran, kualiti atau jumlah isi buah yang ada dalam isi kulit tersebut. So ada kemungkinan isinya tidak dalam, isinya tidak segar ataupun ada rosak, ataupun kalau badam tu mungkin terdapat ruang kosong dalam cangkerangnya. Okay, contoh yang kedua pula ialah gharar al-yasir ni juga boleh berlaku apabila kita membeli rumah bersama dengan perabotnya. So, benda ni dia berlaku sebab terdapat beberapa unsur ketidakpastian mengenai keadaan, kualiti ataupun nilai perabot yang ada dalam rumah tersebut. Contoh kan, ada satu perjanjian pembelian rumah tu, dia kata rumah ini disertakan dengan perabot yang lengkap. Tapi dia tidak memperincikan maklumat sebanyak mana seberapa banyak unit perabot yang ada, kerusi, meja dan sebagainya. Dan akhir sekali, gharar yasir juga dia boleh berlaku bila kita beli radio yang berada dalam kotak dan sebagainya kan. Contoh bila kita beli radio yang dalam kotak kan, kita tak boleh nak uji dia. So, radio yang kita beli tu mungkin tak dapat berfungsi dengan baik lah kan. Ada juga ya. Tapi benda ni tetap dikira sebagai satu bentuk gharar yasir sebab kebanyakan barang elektronik macam radio ni, dia disertakan dengan jaminan ataupun polisi pemulangan. Kalau ada kerosakan boleh refund, boleh minta ganti rugi dan sebagainya.
Jenis ghoror kita yang kedua ialah ghoror fahish. Jadi ghoror fahish ni dia merujuk kepada ghoror yang besar atau ketara, iaitu ketidakpastian yang signifikan dalam urus niaga yang boleh menyebabkan ketidakadilan atau risiko besar kepada salah satu pihak. Dan disebabkan itulah dalam Undang-Undang Ekonomi Islam, ghoror fahish ni dia dilarang kerana ia boleh menyebabkan penipuan, kerugian atau ketidakpastian yang melampau. Dan ghoror ini bahaya tau, sebab dia boleh menjejaskan keadilan atau kesahihan sesuatu transaksi. Jadi untuk pastikan anda lebih faham mengenai ghoror fahish ni, mari kita lihat contoh kejadian yang boleh berlaku dalam kehidupan seharian kita. Okey, contoh yang pertama, ghoror fahish ni dia boleh berlaku ketika masa penghantaran suatu bahan jualan. Dalam konteks masa penghantaran bahan jualan, ghoror fahish dia boleh berlaku bila terdapat ketidakpastian yang ketara mengenai masa atau kaedah pembayaran yang boleh menyebabkan ketidakadilan kepada pembeli maupun penjual. Contoh terperinci yang boleh saya beri ialah bila masa penghantaran tu dia tidak ditetapkan secara jelas. Contoh, bila anda beli suatu barang, si pembeli kata penghantaran akan dilaksanakan apabila barang siap. Jadi dia ada ketidakpastian lah kepada pembeli, sebab sebagai pembeli mungkin tak tahu bila mereka akan dapat barang tersebut. Perkataan barang siap tu dia tidak menggambarkan, dia tidak memberitahu the exact date bila anda akan dapat barang yang telah pun ditempah. Okay, jadi benda ni boleh menyebabkan risiko kehilangan, especially barang tu dia memerlukan penghantaran yang cepat, seperti barang mudah rosak macam makanan ataupun buah-buahan. Okey, contoh yang kedua, kita ada ghoror boleh berlaku bila ada kesamaran dalam pemilikan dan kapasiti pemilikan set. Mungkin anda dengar pada mulanya tak akan faham kan apa pula kesamaran dalam pemilikan, kapasiti pemilikan set ni. Okey, jadi saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama, ghoror boleh berlaku bila ada kesamaran dalam pemilikan. Contoh, transaksi yang melibatkan barang yang tidak jelas siapa pemiliknya. Contoh, dia ahli ni dijual tanah yang belum sah didaftarkan atas namanya. Jadi sebagai pembeli, kita tak pasti sama ada ahli ni sebenarnya ada hak untuk menjual rumah tersebut ataupun tidak. Okey, yang kedua, ghoror boleh berlaku bila ada kesamaran dalam kapasiti pemilikan set. Okey, benda ni adalah situasi di mana seseorang dia tak ada kuasa penuh atau hak untuk jual suatu barang, tapi dia tetap melakukan transaksi. Contoh yang boleh saya beri ialah bila Aminah dia ada kereta yang masih dalam pinjaman bank, tapi dia pergi jual kereta tu tanpa kebenaran pihak bank tersebut. Sedangkan dia belum langsaikan sepenuhnya bayaran kepada pihak bank. Jadi dalam situasi ini, Aminah sebenarnya dia tak ada hak sepenuhnya untuk jual kereta itu kerana ia masih di bawah hak milik bank. Okey, contoh yang terakhir yang boleh saya beri ialah ghoror fahish ni dia boleh berlaku dalam aspek nilai harga dan metod pembayaran sesuatu transaksi. Okey, benda ni berlaku bila ada ketidakpastian atau kekeliruan yang signifikan mengenai jumlah harga yang perlu dibayar, cara pembayaran ataupun syarat-syarat berkaitan dengan pembayaran. Jadi ketidakpastian seperti ini dia boleh membawa kepada ketidakadilan atau risiko besar kepada salah satu pihak. Contoh kan, kesamaran atau ghoror dalam nilai harga tu bila harga tidak ditetapkan secara jelas. Contoh, jika penjual dia mengatakan bahawa bila anda tanya, okey, berapa harga barang ni, and penjual kata ambil dah dulu, nanti harga saya tetapkan kemudian. Dan benda ni adalah satu bentuk ghoror fahish tau, sebab sebagai pembeli anda tak pasti berapa jumlah sebenar yang mereka perlu bayar. Dan yang kedua adalah kesamaran dalam kaedah pembayaran. Jadi ghoror boleh berlaku bila anda tak jelas tentang cara pembayaran. Contoh, dalam satu kontrak jual beli, penjual tak tentukan sama ada pembeli akan bayar secara tunai, ansuran ataupun dalam talian. Jadi benda ni pun dah boleh sebabkan ghoror fahish. Dan kalau pembeli atau penjual dia tak faham bagaimana atau bila bayaran perlu dibuat, dia boleh menyebabkan risiko lah kepada kedua-dua belah pihak. Jadi apa yang dapat saya simpulkan di sini secara umumnya, ghoror fahish ni adalah ketidakpastian atau spekulasi yang besar dalam sesuatu urus niaga yang boleh menyebabkan risiko tidak wajar atau ketidakadilan kepada mana-mana pihak. Dan disebabkan itulah Islam dia melarang ghoror fahish kerana ia boleh merosakkan prinsip keadilan dan ketulisan yang menjadi asas kepada urus niaga yang sah dalam ekonomi Islam. Jadi, jauhi ghoror. Sekian. Okey, seterusnya saya akan menerangkan contoh situasi. Contoh situasi pertama ialah berkenaan ghoror yasir. Sebagai contoh, peniaga menetapkan kadar sewaan baju pengantin bagi tempoh sebulan adalah sama sahaja biarpun terdapat bulan yang mempunyai 31, 30 atau 29 hari. Seperti kita sedia maklum, bulan Januari ada 31 hari. Pada bulan April pula terdapat 30 hari. Jadi perkara ini mungkin menyebabkan sedikit ketidakpastian dalam kalangan orang yang menyewa. Orang menyewa akan tertanya-tanya,
bulan manakah yang peniaga masukkan. Oleh itu, perkara ini haruslah dielakkan. Namun, transaksi yang berlaku masih diterima dan dianggap sah. Seterusnya, saya akan menerangkan contoh situasi warar fahish. Warar fahish ialah ketidakpastian yang keterlaluan. Sebagai contoh, peniaga menyewakan baju pengantin yang masih belum dipulangkan oleh penyewa terdahulu yang telah tempohnya serta lokasinya tidak dapat dikenal pasti. Dalam kes ini, wujud unsur warar yang keterlaluan, iaitu ketidakpastian sama ada pakaian tersebut boleh diberikan kepada penyewa baharu pada waktu yang disepakati atau tidak. Jadi di sini, transaksi yang berlaku batal dan juga dianggap tidak sah. Kita telah mendengar pengertian jenis-jenis gharar dan juga contoh situasi yang telah dibahas sebentar tadi. Gharar mempunyai jenisnya yang tersendiri. Ada gharar yang dibenarkan di dalam Islam dan ada juga yang dilarang sekeras-kerasnya. Gharar juga mempunyai beberapa kriteria yang mana harus diperhatikan dan difahami konsepnya. Tidak dapat dinafikan, elemen gharar akan sentiasa wujud pada zaman kini. Oleh itu, saya akan menjelaskan satu persatu bentuk atau ciri-ciri urusan jual beli yang boleh membawa kepada isu gharar. Pertama, gharar dari subjek hukum atau nama lainnya pihak yang terlibat. Subjek hukum merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat dalam urusan jual beli seperti contoh penjual dan pembeli. Gharar dari sudut hukum berlaku apabila terdapat ketidakjelasan atau kekaburan salah satu pihak yang terlibat dalam urus niaga. Contohnya, salah satu pihak tidak memiliki syarat sah untuk melakukan akad, seperti contoh kanak-kanak atau seseorang yang tidak waras. Yang kedua, gharar dari sirah akad. Sirah akad merujuk kepada ucapan atau bentuk kontrak yang digunakan oleh kedua-dua pihak untuk menzahirkan kesepakatan. Gharar dari sudut ini berlaku apabila terdapat kekeliruan atau kekaburan dalam bentuk akad atau syarat yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Seperti contoh, akad yang terlalu umum. Seperti penjual mengatakan, saya akan jual barang ini jika ia sampai dalam keadaan baik. Tetapi penjual tidak menyatakan apakah yang dimaksudkan dengan keadaan baik. Maka, situasi ini boleh membawa kepada isu gharar. Seterusnya, yang terakhir, gharar dari objek akad, iaitu barang atau perkara yang menjadi subjek dalam urus niaga. Gharar dari segi objek akad berlaku apabila terdapat kekeliruan, ketidakpastian berkaitan barang yang menjadi subjek tersebut. Ini melibatkan kuantiti, kualiti dan kewujudannya. Seperti contoh, menjual barang yang tidak pasti wujud atau tidak jelas. Contohnya, penjual ikan menjual ikan yang belum ditangkap di laut. Kesemua bentuk gharar yang telah diterangkan oleh saya ini menyebabkan urus niaga itu boleh dianggap tidak sah kerana melibatkan unsur ketidakpastian yang boleh menyebabkan urus niaga itu berlaku penipuan dan ketidakadilan. Baiklah rakan-rakan, seterusnya saya akan membentangkan pula hukum gharar dalam Islam. Jadi jelas di sini bahawa hukum gharar adalah haram dan semua umat Islam wajib mematuhinya. Kenapa ia dikatakan haram? Hal ini demikian kerana gharar ini mempunyai unsur memakan harta benda orang lain secara batil. Apa maksud secara batil? Maksudnya secara tidak langsung. Jadi di sini sudah kita tahu bahawa Allah telah melarang umat Islam untuk memakan harta benda orang lain. Jadi di sini saya sertakan 3 dalil yang menjadi bukti pengharaman gharar. Yang pertama dari surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal mengetahui. Apa yang saya boleh tafsirkan di sini adalah selagi mana anda tahu
bahawa objek tersebut mempunyai unsur gharar, transaksi yang anda lakukan itu mempunyai unsur gharar, walaupun anda membawa kepada pihak penghakiman dan untuk menghalalkan apa yang anda tahu itu haram, ianya tidak dibolehkan. Okey, Allah telah mengharamkan perkara tersebut. Okey, jadi dalil yang kedua ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis. Mafhumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli al-gharar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli gharar. Dan yang ketiga ialah, bukti yang ketiga adalah daripada surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ayat ini juga menyuruh perkara yang sama, agar umat Islam untuk tidak memakan harta benda orang lain. Jadi sebelum saya menutup tirai, saya ingin menyimpulkan 3 cara pensyariatan gharar dalam jual beli mengikut agama Islam. Jadi yang pertama, pendapat sebahagian besar ulama. Sebahagian besar ulama menyatakan bahawa setiap kali akad dilakukan, objek haruslah ada di hadapan penjual dan juga pembeli. Sebagai contoh, anda ingin membeli sebuah kereta. Maka, apabila transaksi itu berlaku antara penjual dan juga pembeli, objek kereta itu haruslah berada di hadapan mata anda, barulah urusan jual beli itu dikatakan sah. Namun, pendapat kedua daripada Imam Maliki menyatakan bahawa akad masih boleh dilakukan walaupun objek belum ada ketika mana akad itu sedang dilakukan. Saya membeli contoh yang mudah seperti sebelum ini, di mana anda ingin membeli sebuah kereta. Namun apa yang berbeza ialah ketika mana anda ingin melakukan transaksi, kereta tersebut tidak ada di hadapan anda. Jadi menurut pendapat Imam Maliki, transaksi itu masih sah jika company ataupun syarikat kereta tersebut mampu menjamin bahawa kereta itu akan ada setelah akad jual beli dilakukan. Mungkin pada ketika itu kereta anda masih berada dalam penyelenggaraan atau servis sebelum diserahkan kepada anda sepenuhnya. Dan yang terakhir, saya ingin mengutarakan pendapat daripada Imam Hambali, di mana beliau mengatakan bahawa akad masih sah untuk dilakukan selagi mana objek tersebut bebas daripada unsur-unsur gharar. Untuk lebih mudah faham tentang pendapat Imam Hambali ni ialah, Imam Hambali hanya memfokuskan kepada kemampuan penjual untuk menghadirkan barangan tersebut semasa ataupun selepas akad dilakukan. Jadi, setelah rakan-rakan mendengar penerangan daripada kami, saya harap selepas ini anda semua lebih faham tentang istilah gharar yang digunakan dalam jual beli Islam. Sebelum saya melaburkan tirai, saya ingin menasihatkan anda semua agar terus cakna dan tidak mudah terjerumus ke dalam kancah gharar dalam jual beli Islam ini. Tidak kira sama ada sekarang ataupun di masa hadapan nanti. Semoga rezeki yang kita perolehi sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.